Hari ini kita dapat menjemput tetamu undangan kita yang merupakan Contribution Management Consultant dan kita bersama dengan yang mula Ronald Rizal bin Haji Wasli telah pun berada bersama dengan kita di studio Rampai Pagi. Jadi kita maklumkan kehadiran yang mulia Ronald Rizal bin Haji Wasli iaitu Contribution Management Consultant. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan? Baik. Alhamdulillah. Baik Tuan, kita ingin menyentuh mengenai dengan penamaan pentadbir skim persaraan kebangsaan. Ya, memang ramai aja yang belum lagi ataupun kurang mengetahui lebih lanjut mengenai dengan yang akan kita bincangkan mengenainya. Jadi kita serahkan bersama dengan Tuan Ronald, mungkin dapat mengkongsikan sedikit pengenalan mengenai dengan tajuk kita. Okey, terima kasih. So, terlebih dahulu terima kasih diucapkan kepada Radio Television Brunei kerana menjemput tabung amanah pekerja untuk berkongsi mengenai dengan Jeraya Wara penamaan pentadbir skim persaraan kebangsaan SPK. Seperti yang sedia maklum, skim persaraan kebangsaan SPK telah dilancarkan pada 15 Julai 2023 yang lalu. Setelah pelancarannya hampir 5 bulan. Alhamdulillah, orang ramai menyambut baik skim baharu tersebut. Kesinambungan daripada usaha tersebut, pihak TAP akan meneruskan lagi dengan sesi Jeraya Wara mengenai perkhidmatan tambahan TAP ini. Ya, jadi itu sedikit sebab mengenai dengan pengenalan dan seterusnya ni tuannya mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini penamaan pentadbir SPK. Jadi mungkin boleh tuan kongsikan kepada penonton kita penerangan mengenai dengan akaun ahli dan juga akaun persaraan di bawah skim persaraan kebangsaan SPK ini tuan. Okey. So sebelum satu kita ni imbas semula secara ringkas mengenai dengan objektif dan juga struktur SPK. Objektif penubuhan SPK ini adalah untuk satu, memastikan ahli menerima pendapatan persaraan yang lebih baik. Dua, menyediakan keselamatan sosial yang inklusif dan berdaya tahan. Tiga, menggalakkan ahli untuk bekerja atau kata orang lebih produktif bagi meningkatkan kualiti kehidupan semasa hari persaraan. Melalui SPK ini, ceruman akan dibahagikan kepada ceruman ahli dan ceruman majikan. Ceruman daripada gaji ahli akan disimpan ke dalam akaun ahli, yang mana ahli boleh membuat pengeluaran dari akaun tersebut bagi keperluan sebelum bersara. Manakala ceruman daripada kesemua majikan ini akan dikumpul dan disimpan ke dalam akaun persaraan. Akaun persaraan ini akan digunakan untuk pembayaran annuiti kepada setiap ahli yang mencapai umur 60 tahun selama sepanjang hayat bagi yang memenuhi syarat. Berbalik kepada akaun ahli, ahli dibolehkan membuat pengeluaran dari akaun ahli bagi keperluan sebelum bersara. So, jenis-jenis pengeluaran adalah pengeluaran 30% dari akaun ahli semasa umur 45, 50 dan 55 tahun tanpa sebarang persyaratan tambahan. Ahli boleh membuat pengeluaran pertama pada umur 45 tahun, pengeluaran kedua pada umur 50 tahun dan seterusnya pengeluaran ketiga pada umur 55 tahun. 30% bagi setiap kali pengeluaran umur. Selebihnya pada umur 60 tahun, sebanyak 100% boleh dikeluarkan. Manakala semasa ahli berumur 40 tahun, pengeluaran 50% dari akaun ahli sahaja untuk membeli, membina, memperbaiki dan mengubah suai rumah. So itu dikirakan pengeluaran rumah. Seterusnya pengeluaran 100% selain daripada setelah bersara pada umur 60 tahun, sebenarnya 100% juga boleh bagi tujuan pengeluaran hak waris bagi ahli yang telah meninggal dunia, mengalami penyakit yang terminal, hilang keupayaan untuk bekerja serta melucutkan kerakyatan pun sama juga. So dalam masa yang sama, dari akaun persaraan, ahli juga akan mula menerima pembayaran annuiti dan juga manfaat turunan bagi tanggungjawab ahli jika ahli meninggal dunia sebelum dan selepas 60 tahun.
Baik, itulah ya sedikit penerangan bersama kita ya mengenai dengan SPK tersebut ya. Dan untuk seterusnya Tuan, mungkin juga dapat diterangkan serba sedikit mengenai dengan perkhidmatan dan juga mungkin ada jerayawara yang akan diadakan ni. So, Tabung Amanah Pekerja akan mengadakan jerayawara penamaan pentadbir SPK. Adapun objektif utama jerayawara ini diadakan adalah untuk membolehkan ahli melantik pentadbir penama. Pentadbir penama ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepatkan pembayaran kepada waris bagi ahli-ahli SPK yang meninggal dunia serta bertanggungjawab untuk mentadbir dan mengagihkan simpanan tersebut kepada waris mengikut hukum syar'i. Dengan ini, ahli-ahli SPK adalah dialu-alukan untuk menghadiri jerayawara penamaan pentadbir SPK yang akan diadakan pada 18 sehingga 20 Disember 2023. Hari Isnin ini di Dewan Sepakat 4 Pusat Persidangan Antarabangsa ICC bermula jam 9 pagi sehingga jam 4 petang sahaja. Ya, jadi itulah ya mengenai dengan jerayawara penamaan pentadbir SPK ini akan diadakan nanti selama 2 hari iaitu pada 18 hingga 20 Disember 2023 ya di Dewan Sepakat 4 Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas bermula 9 pagi hingga 4 petang. Jadi kita telah mengetahui bersama ya mengenai dengan jerayawara ini. Jadi Tuan ya mengenai dengan mengenai dengan penamaan pentadbir ini, jadi apa yang perlu dibuat oleh ahli untuk melantik pentadbir ni? Okey. So bagi kelancaran proses penamaan semasa mengunjungi jerayawara itu nanti, ahli adalah dinasihatkan untuk berdaftar terlebih dahulu sebagai pengguna portal perkhidmatan dalam talian TAP e-amanah melalui eamanah.tap.com.bn. Pada sesi itu nanti, ahli dan pentadbir penama yang dilantik akan diterangkan mengenai proses lengkap serta tanggungjawab yang akan dipikul oleh pentadbir penama, iaitu tanggungjawab untuk membahagikan baki simpanan atau manfaat turunan ahli yang meninggal dunia menurut hukum syara atau mengikut wasiat sekiranya ahli yang meninggal bukan beragama Islam dan bukan sebagai waris tunggal. Baik, Tuan, mungkin dapat diterangkan siapa sahaja yang boleh dilantik ni sebagai pentadbir penama tersebut? Sebenarnya ahli boleh melantik seramai 3 orang sehingga 3 orang. Okey, yang terdiri daripada satu pasangan suami isteri. So salah satulah So anak-anak berumur 18 tahun ke atas. So ini pun termasuk anak angkat yang berdaftar. Ibu bapa, adik-beradik atau peguam syar'i. Ya, jadi itulah ya ahli boleh melantik sehingga 3 orang penama yang terdiri daripada pasangan, anak-anak yang berumur 18 tahun ke atas, ibu bapa, adik-beradik atau peguam syar'i. Jadi ini Tuan yang seterusnya, adakah pentadbir penama yang dilantik perlu hadir ni semasa sesi penamaan tersebut ataupun boleh kita ni wakilkan sahaja macam mana? Okey. So, jawapannya ya. Semasa sesi jerawati nanti, ahli-ahli SPK yang berkeinginan untuk melantik pentadbir penama hendaklah memastikan untuk membawa salinan kad pengenalan ahli dan pentadbir penama serta dokumen sokongan asal bagi individu yang akan dilantik. Seperti kalau sekiranya pasangan suami atau isteri, then diorang mesti bawalah salinan sijil nikah. Anak yang berumur 18 tahun, salinan surat beranak. Ibu bapa, salinan surat beranak ahli. Adik-beradik, salinan surat beranak adik-beradik. Anak angkat berdaftar, salinan sijil anak angkat. Peguam syar'i atau peguam, salinan dokumen perjanjian antara ahli dan peguamnya. Jadi bermakna mereka ini perlu juga hadir semasa penamaan tersebut ya, berserta dengan dokumen-dokumen mereka. Baik, apakah yang perlu diketahui oleh pihak pentadbir penama berkenaan, Tuan? Okey. So ahli boleh memberi keutamaan sebenarnya penama menurut urutan pertama sehingga ketiga. Okey. Jika ahli meninggal dunia, simpanan akan ahli atau manfaat turunan
akan dibayarkan kepada pentadbir penama yang pertama dulu. Okey, yang mana beliau adalah bertanggungjawab untuk membahagikan simpanan tersebut kepada waris-waris yang berhak. Sekiranya pentadbir penama tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pentadbir akibat kematian, okey, yang pertama tu meninggal dunia. So atau ia tidak sempurna akal lah, atau mengalami kecacatan dari segi fizikal atau mobility. Okey, pentadbir pertama yang seterusnya, pentadbir penama yang seterusnya jika ada akan menerima simpanan akan ahli atau manfaat turunan. Baik. Dan itu mengenai dengan apa yang kita ketahui ya. Jadi ini Tuan seterusnya, apa yang waris perlu lakukan jika sekiranya tiada pentadbir yang dilantik atau pentadbir yang tidak dapat menjalankan tanggungjawab sebagai pentadbir ini. Pasti ada solusi ini Tuan ya. Ya. So sekiranya tidak ada pentadbir, pewaris hendaklah mendapatkan surat pentadbir pusaka daripada pejabat waris atau sijil faraid daripada Mahkamah Syariah. Bayaran akan dibayarkan kepada pentadbir yang dilantik oleh pejabat waris atau pewaris yang dinyatakan dalam sijil faraid dari Mahkamah Syariah. So bagi ahli yang bukan beragama Islam, pembayaran akan dibuat mengikut wasiat ahli, atau jika sekiranya tiada wasiat, pembayaran akan dibuat menurut undang-undang yang berkaitan dengan penggantian tidak berwasiat. Okey, dan merujuk kepada persoalan sekiranya pentadbir yang dilantik tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya, maka tanggungjawab sebagai pentadbir akan diberikan kepada pentadbir penama yang kedua atau yang seterusnya, yang ketiga. Baik, bagaimana pula Tuan? Tadi ada menyentuh mengenai dengan Jerayawara perlu untuk hadir dalam sama-sama untuk menamakan pentadbir berkenaan. Andai sekiranya mereka tidak dapat juga hadir semasa Jerayawara berkenaan, adakah bila waktunya untuk sesuai? Okey. So ahli boleh melantik pentadbir penama secara online melalui e-amanah. So tata caranya adalah macam seperti berikutlah. Langkah 1. Log masuk ke dalam e-amanah dan pilih profil untuk mengisikan senarai pentadbir penama. Okay. So langkah 2, muat naik dokumen dan tekan kemas kini. Seterusnya pihak TAP akan membuat pengesahan pentadbir penama dan membuat penjanjian bersama ahli serta pentadbir penama yang dilantik untuk datang ke cawangan TAP bagi menandatangani borang pentadbir penama. Ya, jadi ada ya kita hari ini dalam wawancara iaitu penamaan pentadbir SPK ya, dan kita dapat mengetahui bersama mengenai dengan penamaan pentadbir SPK ya, dan insya-Allah Jerayawaranya akan diadakan nanti pada 18 sehingga 20 Disember 2023 Masihi di Dewan Sepakat 4 Pusat Persidangan Antarabangsa ICC Brakas, dan ini bermula pada 9 pagi sehingga jam 4 petang. Jadi kepada Auda bolehlah membawa waris yang akan nama ya, dan perlunya datang hadir bersama dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi seterusnya ni Tuan Yas, untuk bagi mengakhiri wawancara kita ini, mungkin ada beri Tuan kesimpulkan, mungkin ada nasihat ya kepada ahli-ahli SPK ini, silakan. Okey. So saya menasihatkan kepada ahli-ahli SPK bisaitah menamakan pentadbir biskitat. Orang ramai yang berhasrat untuk membuat penamaan pentadbir adalah dialulukan untuk hadir ke ICC. TAP juga mengalukan orang ramai untuk menghubungi TAP sekiranya memerlukan maklumat lebih lanjut mengenai dengan skim ANIK. So orang ramai sebenarnya bolehlah melayari laman sesawang TAP di www.tap.com.bn atau melalui email TAP di ask@tap.com.bn ataupun menghubungi pusat panggilan TAP di talian 272 2929 semasa waktu bekerja. Okey, akhir sekali pihak TAP ingin berterima kasih kepada Radio Television Brunei kerana memberi peluang bagi pihak TAP mengungsikan mengenai Jerayawara penamaan pentadbir SPK. Terima kasih.
Baik, alhamdulillah telah pun dikongsikan kepada audio. Semoga jelas bis kita dapat mengetahui ataupun mungkin pertanyaan yang bermain di minda kita ini sudah pun terjawab dengan adanya kita membawakan satu wawancara mengenai dengan penamaan pentadbir skim persaraan kebangsaan. Semua ini bagi untuk memudahkan bis kita jua berkaitan dengan SPK tersebut, skim persaraan kebangsaan tersebut, dan jika sekiranya bis kita mungkin mempunyai persoalan dan ingin perlu berada dengan secara fizikal bersama dengan ahli-ahli TAP tersebut, bagaimana Intan? Ya, bis kita bolehlah hadir ya di Jeraya Wara penamaan pentadbir SPK iaitu pada 18 sehingga 20 hari bulan Disember 2023 masa ini bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa ICC Brakas, itu di Dewan Sepakat 4, dan ini bermula pada 9 pagi sehingga 4 petang. Jadi bis kita diadakan hadir dan juga membawa dokumen-dokumen penting ya, adapun dokumen yang diperlukannya untuk mengisi berita tersebut ya. Alhamdulillah cukup jelas dan dapat dikongsikan iaitu mengenai dengan penamaan pentadbir SPK. Jadi bisa kita ya untuk bis kita hadir dan juga ya menamakan pentadbir bis kita ya. Alhamdulillah. Apa-apa terima kasih kepada tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Tuan Ronald Rizal bin Haji Wasli telah pun ya berkongsi mengenai dengan penamaan pentadbir SPK ini ya, skim saya SPK. Terima kasih Tuan ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.